Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita hidup semula di atas muka bumi setelah kematian kita pada malam tadi. Dan mudah-mudahan kita dapat menggunakan nikmatnya dengan sebenar-benar nikmat, kita dengan melakukan segala ketaatan dan meninggalkan semua dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan murkai kepada hamba-hambanya, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pengajian kita daripada Sahih Al-Bukhari. Kita berhenti di mana? Kita berhenti di 428, betul tak? Di page 428. Orang yang menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri ketika mandi. Kau dah habis? Okey, kalau yang ada buka 428, kita tengok hadis An Quraib. Ada tak? Bab ke-11. Ada ya? Okey, bismillah. Tajuknya adalah orang yang menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri ketika mandi. Orang yang tuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri ketika mandi. Kita an Quraibin maula Ibn Abbasin an Ibn Abbasin an Maimunah binti al-Haris qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslan wa satartuhu fasabba ala yadihi faghasalaha marratan أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. Kita tengok diriwayatkan daripada Quraib, iaitu mantan budak Ibn Abbas. Budak Ibn Abbas ni maksudnya apa? Maula ataupun hamba Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas sendiri. Ibn Abbas ambil daripada Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris, isteri yang keberapa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kak Mun ke-11. Lepas Maimunah siapa? Maria. Yang lain? Sebutkan daripada pertama.
Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Lagi Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Lagi Aisyah binti Abi Bakar. Aisyah binti Abi Bakar. Seterusnya Hafsah. Dia tak Hafsah, itu Hafsah Senin. Ini Hafsah binti Umar. Tadi adanya anak Abu Bakar, betul? Lepas tu adanya kahwinnya dengan anak Umar. Seterusnya Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Seterusnya Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Seterusnya Zainab binti Jahsh. Seterusnya Ummu Haris, Ummu Habibah. Ummu Habibah. Seterusnya Juwairiyah. Seterusnya Safiyah. Seterusnya Maimunah. Seterusnya Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah. Jadi kalau kita tengok Khadijah binti Khuwailid, Nabi SAW kahwin dengan dia, dan hasil daripada Khadijah berapa anak dapat? 8. 4. Ada nak tambah? 5. Tambah sikit 7. 7. Sepakat ke semua? Anak Nabi daripada Khadijah 7. Betul? Kalau tak betul macam mana? Kalau tak betul teka je lah. Okey. Jadi antara banyak-banyak isteri Nabi, siapa yang dapat melahirkan anak? Khadijah dengan Maryah. Jadi total anak Nabi ada? Anak kita ada berapa? Total anak Nabi ada 7. Dan 7 itu terbahagi antara Maryah dengan Khadijah. Jadi daripada Khadijah sendiri, tulis kat situ Khadijah sendiri ada 6. Maryah 1. Khadijah ada 6, Maryah 1. Siapa yang 6? Yang pertama, anak sulung Nabi siapa? Qasim. Ingat tak? Bukan Kasim. Qasim. Qasim kedua. Ni anak Nabi ni, subhanallah, maulud Nabi ni. Kedua siapa? Ruqayyah. Kedua Abdullah. Ni kalau tak nak tulis kena hafal lah. Kalau tak nak hafal kena tulis. Qasim, lepas tu Abdullah. Lepas tu Zainab. Zainab, isteri Nabi ada 2 Zainab. Satu Zainab binti Khuzaimah, satu Zainab binti Jahash. Anak Nabi sekali lagi adanya Zainab binti anak Nabi Zainab binti apa? Pak Mat. Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang keberapa tu? Yang ketiga. Lepas Zainab Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Fatimah. Jangan sebut Fatimah. Orang kita panggil Fatimah, ya Fatimah. Dia Fatimah, ya Fatimah. Seterusnya Fatimah kahwin dengan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tu Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Dapat cucu berapa? Siapa cakap 2? Yang tahu 2. Yang tak tahu tu mana pergi? Kesian dia, cucu juga. Jadi itu Fatimah anak yang keempat. Yang kelima, Fatimah kalau kahwin dengan Ali, yang lagi 2 ni kahwin dengan siapa? Osman. Osman digelar sebagai Abang Os. Osman. Orang Melayu dia suka panggil gelaran-gelaran.
Zunnurain. Ingat tak? Orang tak ingat ni, berapa lama dah tak belajar. Zunnurain, iaitu yang memiliki dua apa? Nurain. Yang dua, memiliki dua cahaya. Nur kan cahaya. Jadi Zunnurain, pemilik dua cahaya, iaitulah siapa? Tahu Sayyidina Osman, dia kahwin dengan, tahu anak Rasulullah siapa yang dua tu? Kak Gaya, Ruqayyah. Sebut Ruqayyah, bukan Ruqyah. Orang Melayu sebut Ruqyah lah, Kak Gaya lah. Ruqayyah. Lagi satu, Ummi Kalsum. Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Jadi itu 6 anak daripada Khadijah. Khadijah anak dia ada 6. Turun lagi satu daripada Maria Al-Qibtiyah. Itu anak, siapa nama dia? Last sekali, Ibrahim. Last sekali adalah Ibrahim. Lalu turun pula dekat, lepas tu antara ramai-ramai anak tu, siapa yang hidup? Ada 7 anak. Betul tak? Ada 7 anak. Ada berapa lelaki? 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki, 4 perempuan. Siapa yang hidup, siapa yang meninggal? Yang hidup perempuan 4. Apa dia? Fatimah yang akhir sekali meninggal. Yang sebelum tu? Okey, jadi Nabi SAW bila dia wafat, siapa yang tinggal? Fatimah. Zainab dah meninggal. Ruqayyah, Ummi Kalsum dah. Kerana itu waktu Nabi SAW dah kahwinkan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, kahwinkan dengan Ummi Kalsum, Nabi cakap, seandainya aku ada anak lagi satu, aku akan bagi Osman juga. Subhanallah. Ni Osman ni, Nabi SAW pilih menjadi orang yang dia kahwinkan anak baginda SAW dengan Osman. Okey. Jadi apabila yang dah meninggal Nabi SAW, yang tinggal adalah Fatimah. Jadi Fatimah yang kahwin dengan Ali radhiyallahu anhu, barulah dapatnya cucu. Cucunya pula siapa? Hasan, Husain. Lagi Hasan, Husain, 2 baru. Ada lagi 3. Apa dia? Husain Yi. Tu Hasan, Husain dah 2. Lagi 3. Muhsin. Ingat tak? Pernah dengar nama orang Melayu Muhsin? Ada Muhsin. Lagi? Daripada siapa? Ya, daripada Ali. Dengan Fatimah. Lagi? Macam mana ni? Macam mana? Muhsin. Dia sama dengan anak Nabi lagi 2. Hasan, Husain, Muhsin. Semua Sin. Hasan, Husain, Muhsin. Lagi 2 perempuan. Nama anak Nabi. Sama nama dia macam nama anak Nabi. Lagi 2 ni. Ummi Kalsum. Tumis hentam ke? Siapa? Ummi Kalsum dengan Zainab. Ummi Kalsum dengan Zainab. Okey, itu keluarga besar Nabi. Bawah Hasan dengan Husain ada banyak. Ni kalau kita biasa dengar cucu Hasan Husain je, lagi 3 tak dengar. Tak apa, saya sebutkan je. Kalau daripada Hasan, daripada Husain, dia ada Abu Bakar, Abdullah, Ali Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, Umar, Fatimah, Sakinah, Zainab, As-Sughra, Ummi Kalsum. Daripada Husain. Kalau daripada Hasan, dia ada Talha, Hamzah, Ja'far, Ya'qub, Muhammad, Amru, Husain, Abdul Rahman, Umar, Hasan, Abdullah, Abu Bakar, Al-Qasim dengan Zaid. Ni boleh sebutkan? Belum Belum boleh InsyaAllah.
Okey, jadi kerana itu kita tengok bahawa keturunan-keturunan Nabi SAW yang paling patut kita ketahui. Kenapa kita nak kena tahu tentang isteri-isteri Nabi? Itu dipanggil ummahatul mukminin. Kalau kita panggil salah satu Nabi, salah satu isteri Nabi, kita panggil ummul mukminin. Betul tak? Ibu bagi orang-orang mukmin. Tapi kalau ramai-ramai apa namanya? Ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin, di mana apabila Nabi SAW wafat, semua bekas-bekas isteri dia tidak boleh dikahwini ataupun tidak boleh berkahwin lagi selepas baginda alaihi salatu wassalam. Nabi SAW kahwin banyak kahwin banyak. Apa sebab dia? Sebab maslahah agamanya. Maslahah agamanya. Nabi SAW, dan kerana kita dah katakan dulu, Nabi kahwin banyak bukan kerana itu adat bagi semua orang, tidak, tapi itu adat bagi para anbiya. Para anbiya kahwin banyak itu normal. Jadi untuk Nabi, dia nak kahwin banyak itu tak jadi satu masalah baginya. Dan Nabi SAW kahwin banyak. Orang kata Nabi SAW kuat apa? Kuat berjima'. Tapi itu adalah salah. Kerana kita tengok selepas Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, siapa dia kahwin lepas tu? Saudah. Bukan Saudah. Saudah. Matikan kat waw tu. Siapa sebut? Saudah binti Zam'ah. Zam'ah mati kat mim. Jadi Nabi SAW kahwin dengan Saudah. Itu pada usia Saudah tu dah meningkat. Itu pasal Saudah ni dia katakan apa? Wahai Rasulullah, aku dah tak ada keinginan dengan lelaki dah. Pasal umur aku dah meningkat. Lalu aku hadiahkan hari aku kepada Aisyah. Nampak tak? Cuma aku harap aku nak mati menjadi matinya seorang isteri Nabi, dan nak menjumpa nanti kepada engkau pada hari akhirat sebagai seorang isteri Nabi. Itu antara buktinya Nabi SAW bukan kahwin kerana syahwat. Itu Nabi SAW kahwin dengan Saudah yang jauh lebih tua daripada baginda alaihi salatu wassalam. Lepas tu Nabi SAW kahwin dengan Aisyah. Kalau Nabi SAW nak kahwin dengan Aisyah kerana syahwat, mesti Nabi dah tunggu Aisyah besar. Betul tak? Nabi kahwin dengan Aisyah umur dia berapa? Nabi kahwin dengan Aisyah, waktu tu Aisyah umur berapa? 9 tahun. Okey. 9 tahun bila di Madinah. Jadi kalau 6 tahun waktu tu nikah je Nabi SAW. Kerana Aisyah mengatakan, qalat fi nafsiha tazawwajani Nabi SAW wa ana bintu 6 sinin wa bana bi wa ana bintu 9 sinin. Aku dinikahi pada 6 tahun, dan dia bersama dengan aku pada 9 tahun. Jadi itu Nabi SAW kahwin dengan Aisyah. Lepas tu Nabi SAW kahwin dengan siapa? Dengan Hafsah. Dengan Hafsah. Kenapa Nabi SAW kahwin dengan Hafsah? Kerana mati sakit, syahid. Suami dia mati syahid, betul? Suami Hafsah itu mati syahid. Waktu peperangan apa? Ingat tak? Kita ingat Badar atau Uhud? Tengah-tengah lah. Okey, jadi siapa nama suami dia yang meninggal tu? Nama dia Khunais. Kalau boleh tulis note kat situ, nama suami kepada Hafsah yang sebenar adalah Khunais bin Hudzaqah. Khunais bin Hudzaqah. Dan dia antara orang yang memasuki peperangan Badar, dan dia mati di Madinah kerana sakitnya, kerana bekas sakitnya. Jadi lepas tu Umar radhiyallahu anhu pun pergi kepada Osman. Pergi kepada Osman. Untuk offer kepada Osman. Osman, nak kahwin tak dengan anak aku? Iaitu Hafsah binti Umar. Osman pun fikir. Dia cakap,
aku tidak ada keinginan untuk kahwin dengan Hafsah. Itu boleh tolak tak? Boleh. Kalau orang melamar kita ataupun kita melamar orang, kena tolak tu normal lah. Kalau ada kena tolak, buat muka selamba, jalan balik. Janganlah nak merayu-merayu, tolonglah. Dia buat muka selamba je lah, bukannya malu pun. Ini dah memang namanya peminangan, tak semestinya orang kena terima. Betul tak? Dia tak payah pun syarat. Tak apa, kita perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu 2 tahun, kita ikat bercinta dulu tengok. Jadi ini tak ada bercinta, tak ada apa punya. Dia tengok background dia. Ni background anak pun anak Umar. Dan suami dia pun suami orang yang mati syahid. Cuma Osman, dia nak tak nak itu hak dia. Nampak? Lepas tu dia pergi kat siapa? Abu Bakar. Tengok, tu pasal Umar dia akan cari pengganti kepada anak suami dia yang meninggal. Dia bagi orang yang hebat-hebat. Lepas tu dia pergi ke Abu Bakar. Dia pergi ke Abu Bakar, sepatah pun tak keluar. Pun tidak, hak pun tidak. Abu Bakar, dia diam je. Lagi Umar pegang. Osman dah tak dapat. Abu Bakar pun tak ada cakap apa-apa. Lalu apa yang berlaku? Dia pergi kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terima. Dan dia pun kahwin dengan Hafsah. Dia terkenangkan apa? Suami dia yang dah banyak berkorban untuk Islam. Nampak? Jadi itu adakah kerana seks? Bukan. Nabi SAW kahwin kerana banyaknya Nabi SAW menghargai perjuangan suami-suami mereka dalam Islam. Lalu Abu Bakar pun datang dekat Umar. Jadi kau tahu kenapa aku senyap? Pasal aku dah tahu sebelum ni Nabi dah bagi tahu aku sebenarnya dia nak dengan Hafsah. Jadi aku tak naklah cakap banyak. Dan Nabi dan Abu Bakar cakap kepada Umar, seandainya Nabi tak nak, confirm aku yang akan ambil anak kau. Nampak tak? Tengok, itu adabnya Abu Bakar dengan Nabi SAW. Pasal dia paling rapat dengan Nabi. Dah tak ada orang yang lain yang paling rapat dengan Nabi SAW. Lepas tu banyak lagi lah ceritanya. Tu lepas tu ada Zainab binti Khuzaimah. Lepas tu ada Ummu Salamah. Lepas tu Ummu Salamah pula, suami dia siapa? Abu Salamah. Dia meninggal. Lepas tu Nabi SAW, dia teringat Nabi SAW doa, ajarkan kepada doa orang yang ditimpa musibah. Kalau banjir tak? Macam mana kutipan minggu lepas? Bagus? Dah hantar semua? Alhamdulillah. Ada perlukan lagi Ada tu dekat Masjid Raudhah pun banyak juga. Dia orang kumpul-kumpulkan ke sana. Okey, jadi apabila ditimpa satu musibah, apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana Itu doa apa? Doa lepas makan. Janganlah lepas banjir pun alhamdulillahilladzi at'amana. Tertelan air lumpur. Okey, apa doa untuk banjir ataupun untuk musibah umumnya? Allahumma lakasumtu. Belum, Ramadan belum datang lagi ni. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Pernah dengar tak doa ni? Tak pernah dengar. Kalau tak pernah dengar, apa nak kena buat? Sama ada dua, hafal atau tulis. Kalau tak tulis, dia maksudnya dia hafal. Kalau tak hafal, maksudnya dia tulis. Allahumma ajurni fi musibati. Kalau orang Melayu biasa sebut musibat, betul lah. Betul lah? Itu daripada perkataan Arab. Apa kena mengena musibat dengan kecelakaan? Sebenarnya bukan. Musibah tu adalah musibah, tahu tak? Musibah ataupun musibat, itu daripada Arab. Itu musibah. Cuma orang Melayu kalau ada ta kat belakang dia tak sebut ha, dia sebut ta. Jadilah musibat. Musibat kasar tak? Kasar lah, bagi orang kita kasar. Tapi sebenarnya bagi Arab tak ada apa-apa. Cakap kat orang Arab, musibat. Dia apa pun dia orang ni, musibah. Aku tak ada apa-apa pun, elok je aku ni, tak kena musibah pun. Kalau kita dah kena tumbuk dah, gigi patah dua dah. Jadi itu musibah. Ya Allah, ganjarkanlah aku dalam musibahku, ataupun tolonglah aku dalam musibah ini. Allahumma ajurni fi musibati. Itu dah hafal Cuba sebut Allahumma
fi musibati. Wakhlif li. Wakhlif li. Wa akhlif li. Dan gantikanlah aku, gantikanlah bagiku. Wa akhlif li khairan. Khairan apa khairan? Baik. Minha. Khairan minha, yang lebih baik daripadanya. Boleh ya? Gantikanlah bagiku yang lebih baik daripadanya. Ejanya alif kha lam fa nun ya. Wa akhlif, lam fa je. Lam fa lepas tu space lam ya. Wa akhlif li. Boleh ya? Dia tak sambung. Wa akhlif satu, li satu. Khairan minha. Dan jadi baca daripada mula. Allahumma fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah aku bagi musibah ini, dan gantikanlah aku yang lebih baik daripadanya. Maka itulah yang Ummu Salamah dapat. Jadi bila suami dia meninggal, dia pun baca doa tu. Tapi sebelum Allahumma tu kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah, daripada Allah kami, hanya kepada Allah kami kembali. Dan kami hanya milik Allah. Inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Maka Ummu Salamah mengatakan, falamma tuwfiya Abu Salamah, apabila Abu Salamah pun meninggal, qultu kama amarani Rasulullah, maka aku pun mengatakan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Fa akhlafallahu li khairan minhu, maka Allah pun tukarkan bagi Abu Salamah yang lebih baik daripadanya. Allahu akbar. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun kahwin dengan Ummu Salamah. Tengok. Jadi ini antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ada Juwairiyah. Adanya Juwairiyah binti Al-Harith. Itu Nabi SAW kahwin dengan dia selepas waktu ghazwah, peperangan Bani Mustalik. Pernah dengar tak? Bani Mustalik pernah dengar? Itu antara ghazwah Bani Mustalik. Itu antara peperangan dengan orang-orang Yahudi. Lepas tu Nabi SAW bebaskannya, dan Nabi SAW menikahinya. Begitu juga dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zainab binti Jahsh dia kahwin kerana perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Sebenarnya Zainab binti Jahsh dia kahwin dengan siapa mula-mula? Zaid bin Harith. Zaid bin Harithah. Waktu tu Nabi SAW datang masuk meminang untuk nikahkannya dengan Zaid bin Harithah. Lepas tu Zaid bin Harithah pun mengadu kat Nabi SAW tentang tak sesuainya dia dengan siapa tadi nama dia? Zainab binti Jahsh. Binti Jahsh, kerana Zainab binti Jahsh ni antara orang yang terkemuka di antara orang-orang kabilah Arab. Lalu Zaid bin Harithah ni ada seorang budak, ada seorang hamba yang telah dibebaskan. Jadi tak sama pangkatnya. Lalu Nabi SAW puji tentang Zainab binti Jahsh ni. Dia katakan sama ada korang dikahwinkan oleh wali-wali korang. Faham tak? Maksudnya orang-orang kita kena kahwin ada wali tak? Kena ada wali. Bapa dan sebagainya yang mengkahwinkannya. Zawwajakunna ahalikunna, iaitu orang-orang perempuan kahwin dengan adanya walinya, persetujuan walinya. Boleh tak? Tetapi zawwajani Allah Ta'ala min fawqi sab'a samawat. Dia cakap apa? Maka wazawwajani Allah, dan Allah mengkahwinkan aku min fawqi sab'a samawat. Nampak tak? Daripada 7 lapis langit dekat atas.
Maksudnya itu adalah daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan isteri-isterinya yang lain. Okay, lepas tu adanya Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Siapa ni Ummu Habibah? Anak Abu Sufyan. Sewaktu Ummu Habibah dia bersama dengan suami dia waktu pergi berhijrah di Hudaybiyah. Kalau tak silap saya, dia pergi ke sana. Lalu qadarallah dua-dua dah masuk Islam. Tapi suami dia peluk balik agamanya. Peluk balik agamanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hati. Siapa nama dia tadi? Ummu Habibah binti Abi Sufyan untuk terus masuk dalam, kekal dalam Islam. Lalu dia pun kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah berita ni kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan antara musuh yang terhebat yang menentang Nabi. Tapi bila dia dengar tentang Nabi kahwin dengan Ummu Habibah, maka Abu Sufyan paling gembira. Pasal dia terasa aman, dia terasa hebat, dia terasa anak dia secure lah. Kerana yang kahwin tu siapa? Nabi. Itu pasal orang-orang Arab Quraisy ni, dia sebenarnya dia dengan Nabi tak ada masalah apa-apa pun. Dan dia sebenarnya sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Banyak buktinya lah. Banyak bukti sebelum Nabi hijrah, semua dengan cakap Nabi. Kerana itu bila anak Abu Sufyan, walaupun Abu Sufyan menentang Nabi kerana egonya, tapi dia nak pastikan anak dia selamat, dia tenang. Lalu pada satu hari Abu Sufyan pun datang ke Madinah. Dia datang ke Madinah, dan ditakdirkan dia berjumpa dengan anaknya. Dan dia nak minta izin. Pasal waktu tu dia tak ada rumah, Abu Sufyan tak ada rumah kat Madinah. Lalu dia pun minta izin nak tidur dekat katil. Katilnya siapa? Ummu Habibah. Lalu Ummu Habibah mengatakan, sama ada engkau, walaupun dia bapa kepada Ummu Habibah, sama ada ini adalah katil Rasulullah dan kau adalah musuh Rasulullah. Allahu Akbar. Tergamak ke kita nak cakap bapa macam tu? Tak tergamak. Tapi kerana apa dia boleh cakap macam tu? Kerana kuatnya iman dia kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas dia kahwin, hak siapa? Hak Rasulullah. Nampak tak? Jadi dia kena loyal kepada Rasulullah lebih daripada bapa dia. Lagi-lagi bapa dia seorang musyrik. Seorang musyrik. Jadi kat situ Abu Sufyan pun tersentuh hatinya kerana bagusnya anak dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Maimunah pula kahwin. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada riwayat mengatakan tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Waktu tu ada riwayat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin dengan Maimunah waktu dia dalam keadaan ihram. Tetapi riwayat yang sahih adalah selepas dia ihram. Selepas dia ihram. Jadi pasal dalam ihram boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Khitbah tunang pun tak boleh, apatah lagi kahwin. Jadi dia kahwin waktu selepas itu. Begitu juga dengan Safiyah. Safiyah orang Yahudi daripada Ghazwah Khaybar. Dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas peperangan Khaybar. Dan dia antara anak pemuka Yahudi. Safiyah ni antara anak pemuka Yahudi, dan antara hikmahnya dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lebih 4,000 orang Yahudi masuk Islam. Bukan Nabi nak sangat pun dengan persetubuhan ataupun dengan apa, tetapi tengok Nabi kahwin dengan suami-suami yang mati peperangan. Nabi kahwin dengan orang-orang besar yang daripada perkahwinannya ramai orang yang masuk Islam. Jadi ini antara kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwin lebih daripada satu. Jadi siapa kat sini ada dua? Belum Kalau ada dua, isteri dia tak boleh duduk kat sini. Okey, jadi itu Maimunah. Maimunah ini yang kahwin dengan Nabi SAW lepas ihram. Tengok hadis tu. Baru balik kepada hadis. Panjang cerita tu. Sebelum balik kepada hadis, anak Nabi ada berapa tadi? 7. Yang anak Nabi 7, yang sulung Muhsin, Qasim. Qasim.
Yang meninggal dua di tangan Uthman siapa? Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Yang kahwin dengan Ali siapa? Fatimah. Yang disebabkan gerhana bulan tu siapa? Ha? Rasulullah wafat gerhana bulan. Anak dia kenapa? Meninggal. Kan pernah terjadi satu gerhana matahari. Lalu kebetulan waktu tu anak Nabi SAW meninggal. Lalu Nabi SAW mengatakan, khasafatis syamsi wal qamar. Maka terjadilah gerhana matahari dan gerhana bulan ini bukan disebabkan kematian Ibrahim. Boleh tak? Orang sangka kebetulan anak Nabi wafat. Jadi orang sangka bahawa Ibrahim mati, maka berlaku gerhana bulan. Faham tak? Atau gerhana matahari. Tetapi Nabi katakan berlakunya gerhana ini bukan kerana kematian mereka. Kematian siapa? Ibrahim. Tetapi terjadinya kerana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Ibrahim. Jadi antara hikmahnya, tengok, anak-anak Nabi yang laki-laki ni 3 orang. Tiga-tiga meninggal sebelum Nabi wafat. Apa hikmahnya? Supaya orang tak claim bahawa lepas Nabi itu anak Nabi yang jadi Nabi. Boleh tak? Kerana tu kita anak kalau mati dulu sedih tak? Sedih. Orang biasa kata biarlah kita yang mati. Betul tak? Jangan anak mati. Biar kalau kita banjir, kita yang selamatkan anak kita. Betul tak? Jadi itu situasi dia. Biarlah kita, pasal kita dah hidup, kita dah berkahwin, dah ada anak, biarlah anak kita yang teruskan kehidupan. Tapi kalau anak kita meninggal dulu, kesedihan dia yang teramat sangat tu tak dapat nak dibayangkan. Kan tu Nabi SAW ketika anak-anak baginda SAW meninggal, Nabi SAW mengalirkan air mata beliau SAW. Jadi itu menangis waktu orang meninggal, boleh tak? Boleh. Boleh. Atas apa yang Nabi SAW telah lakukan. Tetapi yang tak boleh apa? Meratapi kematian. Jadi antara hikmahnya supaya anak-anak dia itu tak diklaim menjadi Nabi. Tapi yang klaim menjadi Nabi siapa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Tapi hari ini yang klaim menjadi Nabi siapa? Ayah Pin. Ayah Pin Ayah Pin nak ngaku jadi Nabi ke? Tak. Ayah Pin dia ada teko je. Teko besar tu. Siapa pernah minum teh tarik situ? Belum pernah Okey. Yang dia tak mengaku jadi Nabi. Yang mengaku jadi Nabi siapa? Siapa Nabi Melayu tu? Tu letak jawatan. Siapa nama dia? Tak ingat. Kena ingat ni Nabi Melayu. Allahu Akbar. Nabi Melayu tak ingat, aib. Siapa? Kahar. Nama dia Kahar. Bukan Kahar pelakon tu Kahar. Dia katakan apa? Aku diturunkan dan aku dilantik menjadi Nabi untuk orang Melayu. Yasin diturunkan atas aku. Orang Melayu punya Quran tu Yasin. Jadi Yasin tu riwayat daripada Kahar. Tu kata dia lah. Kata dia, lepas tu dah masuk court, sekarang saya meletak jawatan saya sebagai seorang Nabi. Ni kelakar ke apa? Memang kelakar. Memang kelakar. Sampai jemaah-jemaah dia, subhanallah. Sampai dia ejek-ejek kita pula. Engkau orang kalau tanya Nabi, mana Nabi, mana Nabi? Jawab dia, wallahu alam. Kalau tanya je, wallahu alam, tak tahu kat mana Nabi. Tapi kita, ada Nabi ni Kahar. Kahar janji kita syurga. Itu pengikut-pengikut dia, nampak? Sampai kejahilan yang begitu tinggi, yang mengaku menjadi Nabi. Tapi alal asafus syadid, Kahar kalau nak jadi Nabi, itu kita katakan itu dah terkeluaring lah. Tapi sekarang sensitif sikit orang-orang Syiah mengaku Ali menjadi Nabi. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Mengaku menjadi Ali menjadi Nabi. Kalau kita tengok dalam upacara mereka hari ini, kalau kat Indonesia, kalau tengok kat YouTube, boleh tengok. Mereka mengaku menjadi Nabi Ali. Nabi Ali tepuk badan, Nabi Ali tepuk badan, tepuk kepala, tepuk apa semua.
Rotan kan sekali. Nabi Ali, Allahu Akbar. Ini akhir zaman. Sampai orang dah tak boleh nak bezakan. Kerana inilah bahayanya. Tu pasal anak-anak Nabi Allah dah selamatkan. Maksudnya Allah dah matikan dulu. Antara hikmahnya para ulama katakan supaya tak diklaim menjadi Nabi. Turun pula ke Ali. Nampak tak? Sedangkan Ali, dia memang nasab keturunan Nabi. Tapi Ali bukannya terus anak Nabi. Nabi menantu. Ali menantu Nabi. Tapi dah diklaim. Jadi yang lebih viral siapa? Husain. Nampak? Turun kat Husain, baru turun kat Ja'far, turun kat mana-mana semua. Jadi Syiah Ithna Asyariyah. Na'udzubillah. Nampak? Jadi itu pasal kita kena kenal isi keluarga Nabi supaya kita tak salah. Itu supaya kita tak tahu Ali tu daripada Nabi ke? Nabi daripada Ali ke? Ada hadis tapi tak menunjukkan itu Nabi. Okey? Jadi itu tentang Maimunah. Dan itu ni bulan apa ni? Bulan Rabiul Awal tahun 1436. Tahun gajah ke tahun harimau? Nabi SAW Rabiul Awal tahun apa? Gajah. Sekarang tahun apa? Tikus. Sekarang tahun banyak tahun tahun apa sekarang? Sekarang Allah Alam lah. Kita pun tak tahu tahun apa. Sama ada tahun gajah ataupun tidak. Jadi hari ni berapa hari bulan Islam? 13 Rabiul Awal. Semalam 12. Kemarin 11. Sebaru 10, 9 sampai 1. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam dilahirkan pada tahun gajah pada bulan Rabiul Awal pada hari Isnin. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, salah satu pendapat. 12 Rabiul Awal, salah satu pendapat. Imam Ibn Katsir menukilkan 5 pendapat. 5 pendapat tentang kelahiran Nabi. Tanggal tu sama ada Isnin, itu confirm. Semua confirm. Pasal Nabi katakan apa? Aku berpuasa pada hari Isnin kerana hari aku dilahirkan. Rabiul Awal confirm. Yang tak confirm apa? Tarikh tu. Ada salah satu pendapat 12 Rabiul Awal. Kalau yang Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi, dia mengambil 10 Rabiul Awal. Imam Ibn Katsir ada lagi 3 pendapat di bawah. Ada yang mengatakan 2. Ada yang mengatakan 24. Ada yang mengatakan 8. Jadi nak pilih yang mana paling kuat? Dia tak ada yang paling kuat. Dia yang masyhur tu 12. Yang masyhur tahu masyhur? Famous famous itu 12. Tetapi kita tak boleh nak katakan secara confirm tu 100% bahawa 12 itu adalah kelahiran Nabi. Itu pasal kita tak kisah pun 12 ke, 10 ke, 50 ke, itu tak jadi satu masalah bagi kita. Yang menjadi masalah dia apa? Nabi dah wafat. Bila Nabi wafat? Bila Nabi wafat? Sebenarnya yang paling tepat sekali kalau hari kelahiran Nabi itu 12, itu masih dikhilafkan ulama. Tapi yang confirm 300% Nabi wafat itu pada 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Nampak tak? 12 Rabiul Awal pada hari Isnin itu confirm. Jadi semalam 12 Rabiul Awal itulah tanggal kematian Nabi. Itu yang lebih kita kena ingatkan. Iaitu kematian Nabi. Pasal kalau kita biasa kalau sambut birthday, happy tak? Happy, enjoy, buat party. Betul tak? Buat party. Tapi kalau sebut mati, ada yang buat happy. Mati dia berkabung 40 hari. Dan banyak macam hari. Jadi kita katakan bahawa 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin. Ditanam pada hari malam tu ditanam. Riwayat mana ni? Nabi wafat hari Isnin. Nabi ditanam hari apa? Okey, kalau kita mati, contoh saya mati sekarang, bila nak tanam? Sekarang juga? Mandi dah dulu, tak kesian. Tak bagi can langsung. Bagilah can, bagilah saya mandi dulu.
Maksudnya mandilah kurang-kurang lah lepas zuhur lah lepas zuhur, ataupun kurang-kurang kalau lambat sikit nak kena surat-surat tu lepas asar lah. Tapi Nabi SAW, ini fakta fakta, Nabi SAW mati pada hari Isnin dan ditanam pada hari Rabu. Tulislah Nabi wafat hari Isnin, tak tulis pun tak apa, ni confirm tahu Jadi dia selang 3 hari. Maksudnya hari Isnin 1, hari Selasa 1, hari Rabu. Tu dikira 3 hari 2 malam. Dah masuk hotel pula 3 hari 2 malam. Okey, jadi ditanam pada hari Rabu. Kenapa Nabi ditanam hari Rabu? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, asri'u bil janazah? Betul tak? Nabi katakan, bercepatkanlah pengkebumian. Kenapa ditanam 3 hari? Nak cari pengganti khalifah. Siapa yang suruh? Okey, jadi kenapa dia drag sampai 3 hari? Kerana para ulama bahaskan ada 3 sebab. Ni kena tulis. Pasal sebab ni bukan kita boleh buat-buat. Sebab yang pertama, kerana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berbeza pendapat dalam 2 masalah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berbeza pendapat dalam 2 masalah. Masalah yang pertama, di mana nak tanamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana nak tanam Nabi. Jadi bila nak tanam Nabi, para sahabat ada 2 tempat yang agung kat Madinah. Tempat apa tu? Yang untuk ditanam orang. Apa tu 2 tempat yang agung? Baqi'. Betul tak? Perkuburan Baqi'. Lagi satu. Uhud. Kan ada syuhada Uhud. Syuhada Uhud ada siapa? Sayyidina Hamzah. Ada 2 tempat yang agung untuk ditanam. Satu dekat Baqi', satu dekat Uhud. Pasal Uhud tu pakcik Nabi yang subhanallah perjuangan dia sampai ke hari ini kita ingat. Jadi para sahabat khilaf kat mana nak tanam ni. Jadi itu antara sebabnya kenapa didragkan. Sampailah Abu Bakar datang. Abu Bakar pun mengatakan, aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, tidak ada dimatikan seorang Nabi. Mamin nabiin, kalau dia mati, takkan dia ditanam kecuali tempat mana dia mati. Jadi itu antara sebab. Yang kedua, sebab apa dilambatkan? Antara sebabnya para ulama bahaskan kerana waktu itu para sahabat berbeza pendapat bagaimana nak mandikan Nabi SAW. Apa masalah nak beza pendapatnya nak mandi? Kerana para sahabat yang lain, seandainya kita pernah mandikan jenazah tak? Pernah? Tak pernah mandi jenazah? Pernah? Kalau kita mandikan jenazah buat apa? Apa dia? Spray air? Buka baju? Kalau kita biasa mandikan jenazah, kita akan buka bajunya. Betul tak? Buka baju, kita tutup aurat. Betul tak orang lelaki? Nanti kan tukang mandi tu, ini aurat tak boleh tengok. Dia akan bersihkan aurat tapi bahagian di bawah kain lah. Tapi ini Rasulullah. Adakah Rasulullah kita nak buka bajunya? Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun ada di situ. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun meriwayatkan bahawa ketika itu tiba-tiba para sahabat yang nak mandikan Nabi tiba-tiba tertidur. Lalu apa yang berlaku? Lalu seorang yang tak dikenali datang dan dia pun katakan, mandikanlah Nabi dengan pakaian-pakaiannya sekali. Lalu para sahabat pun bangun, mandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikafankan dengan 3 helai kain kafan. 3 helai kain kafan. 3 helai. Dan kain itu dinamakan kain apa? Kain apa nama kain kafan Nabi itu? Kain ihram. Ada orang sekarang trend orang kalau nak meninggal, dia akan balut dengan kain ihram. Pasal apa saya tak tahulah. Tapi Nabi SAW punya kain tu nama dia kain kursuf. Nama dia kain kursuf, dia buat daripada Yaman. Dia kain cotton kursuf. Dia buat daripada Yaman. Itu 3 helai kain kafan. Lepas tu dah balut. Dah balut Nabi SAW letak pacai tak? Nabi kena letak pacai tak? Tak letak pacai. Jenazah kita letak pacai tak? Letak pacai. Apa tujuan pacai?
Buat garden, la ilaha illallah. Antara orang katalah tujuan pacar untuk wangi dan sebagainya. Itu kalau wangi-wangilah. Jangan tujuan lain sudah. Jadi Nabi SAW itu khilaf yang kedua. Itu sebab yang pertama. Ada perbezaan pendapat. Seterusnya antara yang kedua, kerana sebab kedua kenapa Nabi didragkan sampai 3 hari, kerana orang datang untuk solat secara sendiri. Furadah. Orang datang untuk solat secara sendiri. Kalau kita mati nanti, orang solatkan kita secara apa? Secara berjamaah, betul tak? Imam tengok mana kepala, mana pusat. Tengoklah mana lelaki, mana perempuan. Kita angkat takbir, semua angkat takbir belakang, terus hantar masuk rumah dia. Masuk kubur. Lalu ni Nabi SAW, Nabi pesan kepada para sahabat, seandainya aku mati nanti, hendaklah kamu dan semua para sahabat datang secara furadah. Furadah maksudnya apa? Secara sendiri-sendiri. Seorang masuk keluar, masuk solat, habis solat keluar, solat keluar. Para sahabat ramai tak? Ramai. Yang pergi haji je ramai. Betul tak? Jadi semua para sahabat solat. Yang laki-laki dulu. Dah habis laki-laki, barulah anak-anak kecil. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu yang lainnya. Lepas tu baru semua wanita pula. Wanita ramai lagi. Tu yang panjang waktunya. Panjang waktunya. Barulah itu sebab yang kedua, kerana nak disolatkan secara sendirian. Yang ketiga, para ulama bahaskan kenapa didragkan sampai 3 hari, kerana itu tadi, nak memilih khalifah dulu. Nak memilih khalifah. Kerana khalifah adalah orang yang paling penting. Betul tak? Kalau kita 1 hari tanpa presiden, tanpa prime minister, rosak tak? Rosak. Orang boleh curi, tak boleh claim pun. Betul tak? Pasal waktu tu memang dalam keadaan tak ada pemerintah. Kalau kita tengok negara darurat, kedai kena curi, betul tak? Museum. Kalau kat Mesir dulu, museum, replika yang dah berapa puluh ribu tahun punya, kena curi pun tak ada masalah pun. Pasal apa? Dengan dalam keadaan darurat. Jadi itu antara 3 sebab para ulama bahaskan waktu kematian Nabi SAW. Nabi wafat pada hari Isnin dan ditanam pada hari Rabu. Ditanam pada hari Rabu. Jadi itulah 12 Rabiul Awal. Baru betul 12 Rabiul Awal, tarikh kewafatan baginda alaihi salatu wassalam. Jadi bulan Rabiul Awal, kita ingat tentang kematian Nabi SAW. Ada masalah ke? Tak ada masalah lah. Ingat Nabi mati, bulan lain pun kita ingat. Cuma memang dah kebetulan lalu bulan ni, kita ingatkan tentang kematian Nabi. Itu tak menunjukkan bahawa kita ingat Nabi waktu ni je. Kita ingat Nabi pada setiap bulan. Betul tak? Bulan purnama, bulan sabit pun kita ingat tentang baginda alaihi salatu wassalam. Apa buktinya? Buktinya kita buka figure Rasulullah. Kita start figure Rasulullah ni bila? Bulan Rabiul Awal ke? Tidak. Betul tak? Kita start sebelum Ramadan lagi dulu. Itu jadi buktinya cinta Nabi ni tak boleh berbelah bagi. Tak boleh masuk bulan Rabiul Awal je kita ingat. Habis Rabiul Awal habis, hilang. Jadi kita kena sampai mati. Karena itu Nabi SAW mengatakan, bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak akan beriman, sempurna iman seorang kamu itu sehingga dia mencintai aku lebih daripada orang lain. Jadi tak dikhususkan pada waktu-waktu yang tertentu, tapi insya-Allah kita sentiasa cinta kepada Nabi SAW. Ni tak masuk hadis ni. Kita masuklah. Kita masuk. Ya, an Maimunah bin Haris qalat, daripada Maimunah, ia berkata, binti Haris, ia berkata, aku meletakkan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku letakkan air mandi untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku menutupinya. Maka beliau menuangkannya ke tangan kanannya dan mencucinya sekali atau 2 kali. Sulaiman berkata, aku tidak tahu apakah beliau menyebutkan yang ketiga atau tidak. Kemudian beliau menuangkannya dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Nampak tak? Ada 2 perkara kat situ. Satu, Nabi SAW tuang daripada tangan kiri ke tangan kanan, untuk mencuci anggota wuduknya, untuk kumur-kumur.
Lepas tu Nabi SAW tuangkan daripada tangan kanan ke tangan kiri untuk cuci apa? Untuk cuci kemaluannya. Itu pasal cuci kemaluan dengan tangan kiri, jangan dua-dua tangan. Satu tangan cukup Ia mencuci kemaluannya. Kemudian beliau menggosokkan tangannya dengan tanah atau dinding. Dengan tanah atau dinding. Kerana dinding dulu dinding yang dibuat daripada tanah liat. Buat daripada tanah liat. Jangan sekarang dinding sekarang semua Nippon paint. Semua dah dinding dah dicat. Tengok ada bekas air mani. Itu je satu nanti. Siapa? Dia. Okey, kemudian beliau mencuci mukanya dan kedua tangannya dan mencuci kepalanya. Nampak Kemudian setelah itu beliau menyiram tubuhnya, kemudian berpindah tempat dan membasuh kedua kakinya. Aku pun memberikan kepadanya sepotong kain, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya, yakni beliau menolaknya. Okey. Jadi keterangan hadis. Ini keterangan hadis ni panjang. Dia banyak masalah di bawah hadis ini. Mungkin kita boleh bahaskan pada minggu akan datang. Boleh tak? Boleh, insya-Allah kita postpone pada minggu akan datang. Kerana masa kita nak buka ataupun kita ambil dulu yang sedikit ni. Pasal dia sikit je. Keterangan hadis, tengok. Orang yang menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri ketika mandi. Itu tajuknya. Berkenaan dengan masalah ini, Imam Bukhari dikritik. Underline tu, Imam Bukhari dikritik. Kalau kat handphone jangan underline lah. Imam Bukhari dikritik, maksudnya apa? Disanggah pendapatnya dengan mengatakan bahawa pernyataannya lebih umum daripada dalil yang dikemukakan. Namun kritikan ini dapat dijawab bahawa yang demikian itu disebutkan secara tegas dalam mencuci kemaluan. Boleh tak? Jadi Imam Bukhari, subhanallah, power tak Imam Bukhari? Power dah. Dah tahap, subhanallah, dah tahap ulama', dah tahap muhaddis yang terlalu tinggi. Tapi juga dikritik. Nampak tak? Jadi kita siapa untuk tak dikritik? Nampak? Kalau orang kritik kita tu normal. Normal tak? Normal. Jangan kena kritik melenting. Betul tak? Kena tegur melenting. Tak boleh nak ditegur, tak boleh nak disentuh sikit. Sudahlah. Kita manusia, betul tak? Kadang-kadang pun buat kesilapan. Terimalah teguran. Sedang Imam Bukhari sendiri telah kena kritik. Tapi relax lah. Kalau ada jawapan, kita jawab baik-baik. Dan yang nak kritik, para ulama kritik Imam Bukhari bukan kritik, dia memang jahil. Tidak. Ini memang kritik. Mungkin ini salah satu benda yang mungkin dia terlepas pandang. Bagi pendapat dia. Bagi Imam Bukhari dia rasa tu betul. Sudahlah. Jadi mungkin kita boleh ditegur, tapi jangan melenting. Dan kadang-kadang orang nak tegur ni, kadang-kadang dia pun tak ada adab juga. Betul tak? Tegur, asal boleh tegur je, tak jaga hati orang. Kalau ia pun lupakan je lah adab dia tu, tapi fikirkan apa yang dia tegur tu. Faham tak? Kadang-kadang kita terlalu defensif sangat. Orang tegur kita je tengok atas bawah 5 kali tengok. Nak tengok mana kesilapan dia. Telinga besar, pipi terkeluar. Nak tengok mana engkau tu tak perfect lagi nak tegur aku. Tak boleh macam tu lah. Kalaulah dia terkasar sikit, itu mungkin silap dia. Tapi yang dia tegur tu ada kebetulannya. Betul tak? Ada kesahihannya yang dia tegur. Kalau tak, mesti takkan dia nak tegur suka-suka. Jadi kita think positif je. Think positif supaya bendanya tak berlarutan. Seperti yang telah dijelaskan, dan yang seperti ini terjadi apabila orang itu menciduk air dari bejana, seperti dikatakan oleh Al-Khattabi. Jadi yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah mencuci kemaluan, khas meletakkan tangan kanan ke tangan kiri untuk cuci kemaluan. Lalu Al-Khattabi berkata, kalau tempatnya sempit seperti botol tempat minyak wangi. Pernah tengok minyak wangi? Pernah tengok? Botol dia. Botol mana? Bukan minyak wangi spray tu. Minyak wangi atar. Orang kalau pergi Madinah bawa balik atar. Betul tak? Atar tu botol kecil tu minyak wangi, kan sempit. Kalau kita nak masukkan satu titik, pernah isi minyak wangi tak?
Pernah? Isi kat mana? Kat luar? Kat rumah? Kalau siapa pernah isi minyak wangi, dia tak boleh nak tuangkan air, nak tuangkan minyak wangi tu dengan tuang macam tu. Jadi nak kena setitik, ataupun perlahan, sikit sangat. Dia kalau overload sikit je habis, dia akan tumpah. Jadi tu sampai Imam Khattabi mengatakan apa? Berkata, kalau tempatnya sempit seperti botol tempat minyak wangi, maka ia meletakkannya di tangan sebelah kiri, kemudian menuangkan air dengan tangan kiri ke tangan kanan. Boleh tak? Maksudnya begitu. Sampai begitu detail. Para ulama membahaskan. Ini sampai sebenarnya tak payah nak bahaskan begitu detail pun. Ambil air letak je lah kat tangan pun masalahnya. Tapi tengok, ini para ulama dia tak ambil sambil lewa dalam Islam. Ini dalam sekecil-kecil perkara para ulama akan sentuhkan sampai boleh mempermisalkan seumpama sekecil botol minyak wangi. Okey. Lalu fasabba, maka beliau menuangkan. Maksudnya ketika beliau hendak mandi, maka beliau membuka tutup kepalanya dan mengambil air kemudian menuangkan ke tangannya. Demikian yang dikatakan oleh Karmani. Akan tetapi apa yang dikatakannya itu tidak pasti, kerana ada kemungkinan beliau membuka tutup kepalanya bersamaan dengan menyiramkan air, sebagaimana indikasi makna lahiriah hadis tersebut. Demikian juga dengan membuka tutup kepala, mungkin saja hal itu dilakukan sebelum menyiramkan air ke badan. Maka makna hadis tersebut adalah aku meletakkan air untuknya, lalu sallallahu alaihi wasallam beliau langsung mandi, kemudian ia Maimunah menerangkan cara mandi tersebut. Ya Allah Ta'ala alam. Jadi ini antara detailnya, antara dakiknya, dalam bahasa Arab, antara diqqah, antara detail halusnya para ulama membahaskan tentang hadis-hadis Nabi. Dia tak ambil sambil lewa. Wallahu alam. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan tengok masuk kepada orang yang menggawili isteri kemudian mengulanginya, dan orang yang mendatangi isteri-isterinya dengan sekali mandi. Kalau orang tu berkahwin, orang tu bersama dengan isterinya, adakah dia boleh mengulangi ataupun dia dah bergaul dengan isteri dia, lepas makan dia nak bergaul lagi? Adakah dia nak kena syarat dia mandi dulu, mandi, lepas makan gula-gula mandi, minum air mandi, lepas tu baru boleh bersama? Ataupun dia boleh bersama, lepas tu dia nak buat hal apa-apa sekejap, lepas tu nak bersama lagi? Boleh. Ataupun kena mandi ataupun tak kena mandi, kena ambil wuduk ataupun tak kena ambil wuduk. Tu insya-Allah kita akan masuk detail lepas minggu depan. Ini tajuk hot minggu depan jangan tak datang. Jadi kita tengok itu insya-Allah kita akan tundakan pada minggu akan datang. Insya-Allah kita buka pada figur Rasulullah kita. Kita berhenti di mana? enam puluh. Bab fi na'li. Betul tak? Sandal. Na'li bukan sandal. Na'li sandal lah. Tahu itu bahasa Jerman. Kita masuk kepada hadis 60 belum masuk lagi bab tu babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Bab ke-10 tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an Qatadah. Bacakan. An qala. Baca.
Sekali lagi, an sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. An Qatadah qala qultu li Anasin Malikin kaifa kana na'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. Aku bertanya daripada Qatadah, ia berkata aku bertanya kepada Anas bin Malik. Aku bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa? Pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, kedua sandal beliau memiliki jepit. Kedua sandal beliau memiliki jepit. Jepit, tahu jepit? Tak tahu jepit? Qibalan. Jepit tak tahu, qibalan pun tak tahu. Apa yang tahu? Bagi kita tengok foto kat situ. 107 kurang lebih seperti sandal jepit. Dia buat kelakar Dia buat kelakar. Okey. Maksudnya apa? Dia macam sandal Jepun lah. Sandal Jepun pernah tengok? Slipper Jepun. Sandal. Orang tak panggil sandal Jepun Orang panggil slipper Jepun. Slipper Jepun bukan terompah dia sandal lah, sandal. Pasal nama dia sandal. Okey, ada dua penyepit. Maksudnya dua tempat bertemu. Itu nanti kita akan masuk detail lepas ni. Ada yang satu jepit, ada yang dua jepit. Kita panggil jepit je sekarang ni. Okey, itu tentang sandal Rasulullah. Jadi itu menunjukkan bahawa Nabi SAW pada zamannya dia ada dua pakaian. Dua pakaian untuk kakinya. Apa dia? Khuf dengan na'al. Cuba sebut. Na'al dengan khuf. Khuf dengan na'al, na'al dengan khuf. Jadi itu adalah sepasang. Adalah sepasang. Kita tengok, nak lebih jelas tengok hadis yang seterusnya. An Ibn Abbasin qala kana, baca kan? An Ibn Abbasin qala kana lina'li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qibalan. Qibalan mathniyun shirakuhuma. Mathniyun shirakuhuma. Daripada Ibn Abbasin. Daripada Ibn Abbas, ia berkata, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jepit dan bertali ganda. Jepit kita dah tahu tadi. Jepit dia maksudnya dia jepit lah. Sandal tu kalau dia masukkan kat bawah, faham tak? Kalau kita ada slipper tak? Stopper. Sandal ada tali dia. Tali kita ambil, kita masukkan kat bawah. Tu tembus kat bawah kan. Tu nama dia apa? Slipper. Slick. Apa benda lah nama dia pun. Yang penting dia tu nama dia jepit lah. Tu nama dia jepit. Jadi sandal Rasulullah SAW memiliki jepit dan bertali ganda. Bertali ganda tu maksudnya lebih daripada satu tali. Lebih daripada satu tali. Tu boleh faham Boleh faham. Jadi kita tengok lagi. Pasal hadis-hadis sandal ni kita kena jamakkan. Baru kita boleh faham conclusion dia. Ketiga. Daripada Isa bin Tahman. Baca kan?
Okey, sallallahu alaihi wasallam. Ni baca ke tak baca ni? Baca dalam hati. Dia kalau baca dalam hati dia tengok je. Okey, kita tengok hadis nombor 62. Isa bin Tahmana qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini. Cuba sebut. Jardawaini lahuma qibalan. Qala haddathani Thabit ba'du an Anas annahuma kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Isa ibn Tahman, ia berkata, Anas bin Malik memperlihatkan kepada kami sepasang sandal tak berbulu. Ya, sandal tak berbulu yang memiliki sepasang penjepit. Penjepit tu apa maksudnya? Maksudnya itulah. Isa bin Tahman berkata, kemudian setelah itu Sabit memberitahuku cerita dari Anas bahawa sepasang sandal itu adalah milik siapa? Sepasang sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau ada penjepit, dan itu yang Anas pakai itu adalah sandal Rasulullah. Yang ada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita tengok, ada, kalau biasa kita tengok ada stiker-stiker sekarang banyak tentang sandal Nabi. Betul tak? Stiker letak kat air botol. Betul tak? Stiker letak kat kereta, semua tentang sandal baginda alaihi salatu wassalam. Jadi itu antara salah satu sifatnya. Tapi sandal tu kita pakai kat mana? Kat kaki. Sandal pakai kat kaki. Jangan buat bookmark pula. Bookmark letak kat dalam Quran. Jadi sandal itu tempatnya di kaki. Dan para sahabat, lepas Nabi SAW wafat, itu dia orang sambung pakai sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu daripada Anas. Seterusnya daripada 63 kita tengok hadis 63. An Ubaid bin Juraih. Bacakan. Amin. Jelas sekali. Amin. Okey, bagus. Ya, an Ubaid bin Juraih annahu qala li ibn Umar ra'aituka talbasu an-ni'alah as-sibtiyah. Dia sebut as-sibtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Daripada Ubaid bin Juraij, bahawasanya dia berkata kepada Ibnu Umar, aku melihatmu memakai sandal tak berbulu. Ibnu Umar menjawab, sungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sandal tidak berbulu. Beliau berwudu sambil memakai sandal, maka aku senang memakainya. Ada disebutkan situ memakai sandal. Memakai sandal. Jadi Nabi SAW, kalau kita tahu sifat dia tadi, sifat sandal Nabi bukan macam khuf. Khuf Nabi SAW ada tertutup atasnya. Sampai ke mana? Sampai ke buku lali. Itu namanya khuf. Tapi kalau sandal itu selipar. Selipar yang ada dua tali. Dua tali yang bercabang. Faham? Dua tali yang bercabang. Jadi di situ Nabi SAW kalau ambil wudu, dalam riwayat yang sahih, dia pakai dengan sandalnya sekali. Tapi kena air tak? Kena air. Bukan dia sapu atas sandal. Itu pasal sapu dia tak ada atas sandal. Dia sapu atas khuf. Faham tak? Dia bab jangan kita pakai selipar Jepun pun sapu. Sapu. Tu jangan. Tu maksudnya itu kena cuci kaki. Tapi seandainya dia pakai sandal, kalau dia yakin boleh terkena semuanya, itu tak jadi satu
masalah. Jadi itu antara yang disebutkan oleh Ibnu Umar, bahawa Nabi SAW tak pakai berbulu. Kerana apa? Kalau pakai berbulu, itu antara yang susah juga nak kena pada kulitnya. Jadi tapi tak bermaksud kita punya sandal semua nak kena tukar sandal macam Rasulullah. Kalau boleh dapat yang lebih baik sekarang ni, kita pakai yang lebih baik. Dan kita nak dapat yang sebiji macam zaman Nabi pun tak boleh juga. Sekarang semua sandal rubber tak? Rubber. Zaman Nabi sandal pakai apa? Kulit. Nampak tak? Jadi dia kalau letaklah macam mana pun, Dr. Kadin ke, Pierre Kadin ke, macam mana pun tak akan sama dengan, walaupun dia buat bentuk macam bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut kesesuaian pada zaman ini. Cuma itu tentang sifat Rasulullah. Jadi kalau dalam mimpi datang, kalau tengok ada orang yang pakai sandal, tapi pakai sandal Dr. Kadin, itu bukan Nabi lah. Dia pakai sandal, nampak macam ada ciri-ciri lah, tapi tengok-tengok sandal dia bukan macam yang mana disifatkan. Jadi itu bukanlah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi kita ambil yang last, yang lain kita sambung minggu depan. An Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sandal daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang penjepit. Qibalan iaitu dua tali. Dua, yang maksudnya qibalan itu dua cabang. Penjepit itu dua cabang. Jadi tahulah dua cabang macam mana. Nanti insya-Allah nanti minggu depan saya akan bawakan gambar. Ini gambar yang mirip lah, yang mirip. Allah alam sama ada dikatakan ini yang sahih daripada Nabi atau tidak. Tapi ciri-ciri itu ada. Nanti kita akan buat projektor. Tak ada lah projektor, saya tak bawa lah. Cuma nanti daripada handphone ni boleh share lah, tengok. Ataupun nanti kita post dekat grup Duha An-Naim. Itu antara ciri-ciri sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada apa-apa soalan? Terima kasih. Bagus. Ini dah zaman berkubur dah lama dah ni. Dulu kita pernah bahaskan tentang salat ghaib. Betul tak? Boleh tak buat salat ghaib ataupun tak boleh salat ghaib. Betul? Jadi salat ghaib, para ulama membahaskan dan kenapa Nabi SAW lakukan pada siapa? Raja Kashmir Habsyah. Siapa nama dia? An-Najashi. Betul tak? Raja Najashi. Jadi waktu tu Najashi wafat pada tahun ke? Tahun ke berapa? 2015. Najashi masuk Islam, itu Ashhamah masuk Islam pada tahun ke-6, wafat pada tahun ke-9. Lalu Nabi SAW dengar tentang kewafatan An-Najashi. Lalu Nabi SAW pun solatkan solat ghaib. Jadi begini, para ulama bahaskan, sama ada Najashi, Nabi SAW solatkan solat ghaib. Tapi para sahabat yang lain, ada yang mereka tak sempat Nabi solatkan, tapi Nabi tak solatkan solat ghaib. Dan ini solat ghaib tak kena pada semua orang. Tak payah semua orang. Jadi contohnya hari ni setiap orang ada, hari ni kat Singapura ada orang mati tak sekarang? Ada. Siapa tahu? Dah macam malaikat maut dah dekat sini. Macam cerita Death Note dah. Kita tengok bahawa ada, setiap hari ada orang mati. Kalau bolehnya solat ghaib, maksudnya tiap-tiap hari 24 jam kita kena solat ghaib. Tu baru kat sini, belum kat Mekah punya Madinah, betul tak? Belum kat Afrika, belum kat Thailand. Belum kat mana-mana lagi lah. Indonesia lagi berapa juta rakyat dia. Bila nak habis? Tak habis. Dia habis solat ghaib 1, 2, 3. Jadi para ulama bahaskan, kita solat ghaib itu dibolehkan dan digalakkan itu kepada orang yang ada pengaruhnya dalam Islam. Orang yang ada pengaruhnya dalam Islam. Antaranya Najashi. Itu pasal Nabi SAW tak solat pada semua orang. Tak solat pada semua orang. Nabi SAW solat pada Najashi, iaitu antara satu ciri-ciri bolehnya solat ghaib pada orang yang ada sumbangan yang besar tentang Islam.
Yang kedua, kalau kita tengok ada raja-raja Arab, kalau meninggal, ada kadang-kadang ada tempat yang buat solat gaib. Kalau kita tengok yang kedua, kenapa boleh solat gaib? Seandainya dia mati dalam keadaan Islam, tetapi sekelilingnya bukan orang Islam. Yang menguruskan dia bukan dalam keadaan Islam. Itu kita tak boleh nak buat apalah. Seandainya dah memang tak ada orang, yang tak tahu dah ditanam, takkan nak korek balik. Nak korek balik tu ada hal, ada masalah tersendiri, ada riwayat dan sebagainya. So tadi tak nak bincang. Cuma seandainya tak ada orang Islam yang uruskan, dan seandainya dia mati di kalangan kafir, ataupun dia mati dalam keadaan dah confirm dia mati, itu boleh kita solatkan solat gaib. Jadi itu tak ada urusannya. Dan baki yang lain, seandainya kita nak solat gaib, dia bagi siapa-siapa yang kita kenal, itu dibolehkan. Tapi tak pada semua orang. Tidak pada semua orang. Jadi solat gaib itu macam biasa, niat macam biasa. Nawaitu raf'al hadasi. Itu doa apa? Itu niat nak mandi Jadi kalau niat solat gaib tu, niat solat gaib lah. Niat semua tahu niat macam biasalah, niat nak makan, niat lain, nak buat apa niat. Jadi solat gaib kita niatkan untuk fulan lah. Untuk fulan, lalu kita angkat takbir macam biasa juga. Iaitu dikatakan kena solat gaib. Jadi ada pula soalan, pernah sekali itu terjadi. Ada orang tu solat jenazah. Imam dia solat jenazah. Tapi solat jenazah dia 3 takbir je. Sah tak sah? Solat jenazah berapa takbir? 4 takbir. Ada riwayat mengatakan 5 takbir. Kadang-kadang Nabi buat 4, kadang-kadang Nabi buat 5. 11? 9. Mungkin ada riwayat, Allah saya tak pasti. Tapi yang saya tahu ada 4, ada 5. Tapi kalau 3, sah atau tak sah? So dia orang dah solat, dah 3, lepas tu dah ditanam. Sekarang orang-orang tadi nak pergi balik tak kat kubur? Solat kat atas kubur ke tidak? Tak, sekarang ni solat dia sah tak? Sah. Pasal apa sah? Cukup syarat? Tak cukup takbir tu. Terlupa tak apalah. Sujud sahwi. Jangan sujud sahwi. Saya ambil sayur sahwi nanti kena. Dia begini. Kalau solat jenazah, apa hukumnya? Fardu kifayah. Dia fardu kifayah. Kalau seorang buat, yang lain tak payah buat. Tapi kebetulan waktu tu ada orang makmum dia tahu dah 3, tapi makmum dia sambung lagi 1. Jadi walaupun seorang je yang buat, dah cukup. Yang lain tak payah ulang. Faham tak? Tapi kalau semua tak buat, makmum pun dia 2 kali 5 juga. 2 kali 5 apa? Allahu Akbar. Okey, lalu tu nak kena solat sekali lagi. Nak solat sekali lagi, itu pasal solatnya belum tak valid. Boleh tak? Jadi itu pasal dalam solat kita nak kena tahu apa rukun dia, apa syarat dia, supaya kita tak asal boleh je kalau tertinggal dan sebagainya. Jadi solat gaib begitu caranya. Kalau bagusnya, dan kenapa Nabi SAW solat kepada Najasyi, kepada orang yang sumbangan dia yang besar kepada Islam, dan seandainya kita saudara mara kita yang kita jauh tahu dan sebagainya, dibolehkan. Dan begitu juga dengan orang yang tidak tahu status dia ataupun bagaimana dia mati dalam keadaan tidak bukan di kalangan orang Islam. Wallahu taala a'lam. Dan mudah-mudahan boleh tak orang tu mandi junub kalau tak mandi, kalau belum berjunub lah. Maksudnya dia mandi biasa tapi dia nak mandi junub. Mandi, okay. Instead of mandi biasa dia nak mandi junub walaupun tak berjunub. Ni advance ni. Ni advance ni. First time dengar soalan macam ni. Good. Okay, jadi jawapan dia, Allah Ta'ala alam. Nak katakan boleh, dia tetap mandi lah. Mandi tu tetap mandi. Cuma dia tak ada sebab untuk dia mandi junub. Dan dia, kalau dia mandi junub pun,
itu tak bermaksud dia dah suci selepas dia berjunub. Faham tak? Jadi walaupun dia mandi junub, tapi itu dikira mandi biasa. Pasal dia tak berjunub. Kerana junub ni khas untuk orang yang berjunub. Okey, jadi boleh, maksudnya mandi je lah. Dia mandi, kalau dia nak niat pun niat lah. Yang penting dia bersih. Tapi sama ada pahala mandi junub tu, Allah Ta'ala alam. Setahu saya Allah alam, yang saya tahu tak adalah. Dia tak dapat pahala mandi junub kerana dia macam kita solat. Kita solat tapi tak ambil wuduk, saja je nak solat. Contohnya, kerana kita tak ada wuduk. Jadi solat dia tu macam tak ada apa-apa lah. Itu pasal saya katakan dia mandi juga. Dia dapat mandilah, tapi dia tak adalah menaikkan hadas dia, ataupun dia menjadikan satu benda yang lebih baru dan sebagainya. Sama ada dia nak mandi sunat Jum'ah, ataupun ada mandi sunat ihram. Itu lain kes dia. Jadi tapi apa pun, mandi itu satu kemestian lah. Satu kemestian. Tapi tengok keadaan juga. Kalau dulu kat Madinah, kalau musim sejuk, orang tak mandi tiap-tiap hari. Orang tak mandi tiap-tiap hari. Itu pasal kalau orang kita kalau pergi sana, kalau musim sejuk tiap-tiap hari nak mandi. Tu yang dia kalau mandi tiap-tiap hari, dia akan jadi gatal. Dia akan jadi kering, dia akan jadi lagi-lagi air kat sana tak macam air kat sini dan sebagainya. Itu pasal orang kat sana dia mandi P.Ramlee je tiap-tiap hari. Orang kat sana lah, bukan kat sini. Jadi dia gosok gigi sikit-sikit. Yang penting bersih lah, insya-Allah. Yang penting bersih. Kayu sugi ada lagi? Dah tak ada Dah tak ada, kesian ramai hari ni. Alhamdulillah. Tak apa, sugi tak ada ke tak jadi masalah. InsyaAllah kalau tak ada, kita bawa lagi minggu depan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di atas usaha kita yang sedikit ini, untuk kita bertaqarrub ila Allah, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita banyakkan selawat kita kepada junjungan besar kita alaihi salatu wassalam. Kita mengenangkan matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kehilangan besar bagi umat Islam. Kerana itu kita tengok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa yang berlaku? Orang yang baik-baik bayar zakat tak nak bayar zakat. Nampak tak? Tu pasal Islam ni makin lama makin menurun kerana matinya para ulama. Nampak tak? Mula-mula mati Nabi, adanya orang-orang yang tak nak bayar zakat. Lepas tu matinya sahabat, dah claim ada pula benda yang lain. Ada pula benda orang yang bergantung kepada qadar saja. Takdir saja, ikut takdir saja. Lepas tu datang pula fahaman-fahaman lain sampai hari ni. Kalau kita nak kira fahaman-fahaman tu, banyak sangat yang menyimpang. Kerana itu matinya para ulama ia akan menyebabkan hilangnya ilmu sikit demi sedikit, mungkin sikit, tapi kejahilan tu makin menaik. Betul tak? Makin menaik. Kerana itu kita takkan ditanya, nanti pada yaumul qiyamah kita takkan ditanya, kenapa kau menyelisih orang? Faham tak? Pada yaumul qiyamah, kalau Allah tanya depan kita, ditanya depan Allah, kenapa kau tak buat begitu? Kerana orang lain buat, bukan? Tapi Allah akan tanya, kenapa kau tak buat begitu sedangkan Nabi buat macam ni? Faham tak? Itu menunjukkan bahawa kita tak payah ikut orang lain. Orang lain nak buat, biar. Kita takkan dipersoalkan, kenapa orang lain buat begitu, kau tak buat macam diorang. Tapi kita akan ditanya, kenapa Nabi buat macam ni, kau tak buat macam Nabi. Faham tak? Sebab kita nak kena ada clear view tentang amalan kita. Nak clear view tentang apa yang kita akan disoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak semestinya orang lain masuk longkang, kita pun masuk longkang. Betul tak? Kenapa kau tak masuk longkang? Pasal orang lain masuk longkang. Contohlah. Jadi kita katakan bahawa kita tengok apa prioriti kita. Prioriti kita nak kena ikut apa yang Nabi SAW lakukan, dan mudah-mudahan itu usaha yang kita tengah lakukan ni. Yang sedikit ni, yang dibandingkan dengan para ulama, dibandingkan dengan para sahabat, wallahi tak sampai 0.1%. Sikit je. Yang ada pun sikit ni, kejap lagi dah habis. Betul tak? Dah keluar daripada sini, dah tak ingat benda-benda. Tunggu minggu depan, isteri Nabi pun dah lupa siapa berapa orang. Betul tak? Minggu depan saya tanya minggu ni saya tanya dah ada 12 isteri Nabi. Minggu depan kat rumah pun sama. Kat rumah ni biasa. Jadi ingat tentang isteri Nabi ada berapa tadi? Anak Nabi ada? Cucu Nabi ada? 18? 5. Cucu cicit Nabi banyak. Saya nak balik nama-nama tu minggu akan datang. Boleh insya-Allah? Demi kita, kerana itu kalau kita, kenapa kita nak kena tahu tentang ahli bait Nabi? Kerana
Kita apabila selawat ada sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi. Jadi kalau kita sebut Ali Muhammad, Ali Muhammad, Ali Muhammad, Ali Muhammad, kita tak tahu apa tu Ali Muhammad. Betul tak? Kita fikir Muhammad Ali. Dah terbalik pula boxer, kena gigit tengok betul. Jadi kita tahu bahawa Ali Muhammad, baru kita terbayang inilah isteri-isteri Nabi, inilah anak-anak Nabi, inilah cucu Nabi, inilah cicit-cicit Nabi. Semoga salam sejahtera kepada mereka. Nampak? Tu kerana tu Islam ni luas. Islam tu indah. Ini tak semestinya kita nak kena selawat macam tu je. Nak kena expose dengan benda-benda yang lebih luas. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi itu lebih besar insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.